Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk video kali ini saya akan continue dengan chapter kedua iaitu Security Policies and Procedures. Okay, so kita tengok untuk Security Procedures. So kalau kita sebut pasal procedures, bermaksud ianya adalah tentang perkara-perkara yang diceritakan ataupun tugas-tugas yang diceritakan secara terperinci yang dilaksanakan secara step by step, langkah demi langkah yang perlu dilaksanakan bagi mencapai sesuatu matlamat. So contoh yang kita boleh ambil adalah prosedur bagaimana kita nak install sesuatu software. Okay, nak install sesuatu software. So it doesn't mean that you just insert this through your compact CD drive. Bermaksud aplikasi itu telah di-install. No, kadang-kadang ada software kita kena install. Bila kita nak install, dia perlu dimasukkan dengan CD key terlebih dahulu dan perlu disahkan terlebih dahulu. Barulah aplikasi itu akan diinstal ke dalam Windows awak. Ada certain perlu setkan atau perlu login terlebih dahulu untuk dapat privilege bagi installation tersebut. Okay, ada certain tak perlu apa-apa, tapi still ada prosedur bagaimana you nak install sesuatu software. Jadi it depends on level pemuaturunan sesuatu sistem ke dalam komputer daripada yang tinggi kepada yang paling rendah. So biasanya ianya didatangkan dengan suatu dokumentasi yang menyokong kepada prosedur tersebut. Kadang-kadang kalau macam ada certain orang dia perlu merujuk kepada polisi tu ataupun kepada prosedur tu yang dibentangkan dalam bentuk kertas, bentuk dokumen. Ada certain tak perlu, tapi still kita akan follow kepada prosedur tersebut supaya apa yang kita buat turun dalam sistem kita, dalam Windows kita, dalam komputer kita ataupun mana-mana device, ianya dimuat turun dalam keadaan yang baik. So ada beberapa pendekatan yang kita boleh gunakan dalam usaha bagi menjaga data kita. Antaranya adalah seperti firewalls. Kalau anda perhatikan dalam komputer kita telah disediakan dengan firewalls, but it depends on us sama ada kita nak turn on ataupun turn off the firewall. Firewall ni sangat penting dalam tugasan dia sebagai untuk menjaga komputer awak daripada ancaman luar yang datang daripada rangkaian. So komputer kita kan banyak pakai internet, network dan sebagainya. Jadi kalau boleh firewalls tu kena turn on lah. Tapi ada certain juga maklumat tak dapat disalurkan ataupun kita tak dapat lihat melalui kita punya komputer because of firewall tu dah block. Jadi it depends on you lah, sama ada kalau you nak protect you punya sistem dalam komputer, kita turn on the firewalls. Kalau you rasa macam tak ada perkara yang penting dalam komputer you, but still you want to install something such as software application kan, tapi di block oleh firewall, you boleh turn off lah. But be careful with malicious code, malicious program or whatever lah yang boleh mendatangkan danger kepada you punya sistem maklumat dalam komputer. Another one is biometric and smart cards. Yang ni biasanya kalau digunakan untuk protect physical punya equipment macam komputer di dalam makmal ke, di office ke, agensi ke, mesin photostat ke, apa-apa saja aset yang ada dalam company atau agensi. Jadi hanya certain orang sahaja yang boleh diberikan akses ke ruangan tersebut. Jadi biasanya gunakan biometrik ataupun smart card. Contoh pakai thumbprint tu adalah salah satu contoh biometrik. Kalau smart card tu dia ada satu kad khas lah yang biasanya diletakkan dengan chip RFID. Itu pun salah satu cara lah bagaimana you nak protect you punya physical equipment. Selain daripada tu, cara you nak protect you punya data, sebab kita tak tahu bila data tu mungkin akan hilang dalam you punya komputer, so you kena buat backup.
you kena buat backup supaya kalau data tu hilang, rupanya you ada backup untuk data tersebut. Kerana data tu kadang-kadang data yang kita simpan tu adalah merupakan data yang penting ya. Dan kalau macam yang kita tengok, kita dah belajar data wifi, kita dah belajar cara memusnahkan data, betul tak? Jadi kita perlukan data backup. Selain daripada itu juga data yang melalui rangkaian perlu ada ciri-ciri, diimplementkan dengan encryption. Jadi itu pun salah satu pendekatan bagaimana cara kita nak jaga data kita. Okey, ini adalah cerita lebih lanjut tentang software firewall. Okay, tadi saya dah maklumkan. Lepas tu, ini adalah bagaimana cara you nak turn on you punya firewall dalam you punya komputer. You pergi kepada control panel and then you choose system and security menus and then you klik pada Windows firewall and depends on you, you nak turn on ataupun turn off. It depends lah. Mostly Windows firewall ni dia akan kawal mana-mana keluar masuk network yang menggunakan port number 80. Seperti yang saya maklumkan sebelum ni, port 80 itu adalah port yang digunakan untuk you melayari website. Asal you buka Google Chrome ke, Internet Explorer ke, Firewalk dan sebagainya, semua itu menggunakan port 80. Okey? Okey, ini adalah langkah-langkah bagaimana you nak turn on ataupun turn off you punya firewall, but this is for Windows 7. So untuk Windows 10 and so on, you boleh just type Google, you just search in there lah. Okay, ini adalah salah satu cara bagaimana cara you nak protect your data. Ini adalah contoh biometrik. This one is biometrik. Mana-mana yang berkaitan dengan biometrik, instead macam mata, thumbprint, okay, itu semua adalah menggunakan teknologi biometrik, okay, yang melibatkan tubuh badan manusia lah. Okay, lepas itu ini adalah smart card. Smart card ni dekat sini sebenarnya ada chip lah. Dalam ni ada chip yang menyimpan semua maklumat tentang kita. That's why kalau macam awak pergi immigration ke bank ke, dia akan minta dia punya nombor IC awak. Sebab IC awak tu kan ada chip. Kalau chip tu rosak, no choice, memang awak kena buat semula lah awak punya kad pengenalan tu. Sebab tu chips tu kena jaga betul-betul. Sebab semua maklumat awak ada pada chips tersebut. Okay. Okay, ini adalah security key fob. Dia lebih kurang untuk kunci. Yang ni untuk security computer lock lah, untuk computer lock. Okay, lepas tu data backup. Tadi saya dah cerita data backup tujuan dia untuk backup data yang sedia ada dalam komputer you, tapi boleh backup dia dalam device yang lain. So cara macam mana nak buat backup? Tapi punya ikan toddler ni daripada pelari, ialah si bestnya. Tengok sini. Okay. Cara nak buat backup senang saja. Awak boleh pergi dekat okay, just type open. Okay, lepas tu go to backup. Okay, lepas tu klik set up backup. So memang akan auto backup lah. Dia akan start the backup. Yang ni untuk komputer yang tak pernah buat backup, so dia akan ada bahagian set up backup lah. Okay, agak lama sebab banyak benda yang dia nak check. Okay, sementara kita nak tunggu benda ni, kita pergi. Okay, dah keluar. So yang mana satu you nak backup? Kat mana you nak backup? So yang kalau you nak macam local disk app ni, yang ini adalah saya punya external hard disk. Okay, di luar daripada device storan yang ada. Kalau you nak simpan dalam local disk yang lain pun boleh juga. Sebab currently
data kita daripada local C. So kalau nak simpan dekat local D pun boleh. So you just pilih. You just pilih and then you just click pada next. Lepas tu awak nak let window choose ataupun you nak let me choose. Next. Okay, kalau you nak let me choose, awak pilihlah yang mana satu yang you nak buat backup. Folder yang mana. You boleh pilih folder mana. Okay, yang ni folder dia tak main dengan file. Dia just backup untuk folder sahaja. So you next. For example, saya nak backup. Mana yang you tak nak backup, you buang lah. Mana yang you nak backup, you pilih. For example, saya nak pilih ini. FYP for example. So you pilih FYP and then backup tu kat mana you nak letak. Okay, change schedule ni adalah bila you nak run backup tu. Run backup on schedule kalau auto dia letak weekly, tapi you juga boleh pilih daily ataupun monthly. Hari apa dan bila you boleh buat backup tu. Okay, dah pilih-pilih, just save setting and run the backup. So bila you klik ni, automatic dia akan backup dia punya data pada device yang you pilih untuk buat backup tu. Okay, itu secara ringkas lah tentang nak buat backup. Okay, kita kembali semula kepada yang atas. Okay, ini adalah beberapa consideration yang you perlu buat untuk backup. Ada 4, frequency, storage, security and validation. So, kalau you nak, macam tadi kan kita ada nampak backup tu bila you nak buat daily ke, weekly ke, monthly. So, kalau you tak nak backup tu mengambil masa yang lama, you boleh buat full backup monthly ataupun weekly. Okay, lepas tu boleh pilih sama ada nak buat frequent, partial backup. Maksudnya yang ni, apa sahaja yang berubah dalam you punya device tu, dalam you punya komputer, kalau ada perubahan data, dia akan buat backup bukan secara keseluruhan. Dia akan buat daripada start sebelum dia berubah sehingga dia berubah. Itu sahaja. So, yang tu yang dinamakan sebagai partial backup. Kalau full backup tu, dia akan backup semula data-data yang dia dah backup sebelum ni, termasuk yang recently you masukkan data dalam you punya komputer. Itu yang menyebabkan backup tu lama, terutama sekali kalau awak buat backup tu jarang-jarang. Tu dia buat lama. So, tapi kalau you tak nak buat backup terlalu lama, you boleh gunakan partial backup. So, dia akan just backup data tu daripada mula dia berubah sampailah recently punya data. Okay. Lepas tu storage. Actually saya sarankan you buat backup tu secara external punya storage, macam you punya pen drive ke, external hard disk. Saya tak sarankan you simpan dalam internal sebab kita tak tahu bila masanya komputer kita akan merajuk sehingga kita tak dapat turn on ataupun hard disk tu rosak. So better buat dalam bentuk external storan punya backup. Dari segi security, backup tu better lah you protect, gunakan kata laluan ataupun password. Okay, sebelum you backupkan data tu ke dalam media yang boleh mudah alih. So bila restore tu, kena ada password lah, key in password baru boleh di restore. Okay. Okay, lepas tu dia ada data. Ini adalah salah satu cara untuk protect data. Kita gunakan data encryption. So, encryption maksudnya dia transformkan maklumat ataupun data dalam bentuk plain text ke dalam data yang di-encrypt. Okey, maksudnya dia ada special key macam mana nak buat maklumat plain text tu kepada dalam bentuk maklumat yang tidak boleh dibaca. And then, bukan bermakna dia boleh encrypt, tak boleh decrypt lah. Bila dia encrypt, kita juga boleh decrypt balik. Tapi kita ada satu software lah yang boleh encrypt dengan decrypt. Okay. Kalau data yang boleh dibaca tu kita panggil sebagai plain text. Kalau dia daripada plain text kepada data yang tidak boleh dibaca, itu kita panggil dia proses encryption. Kalau daripada yang tak boleh dibaca ke dalam bentuk yang boleh dibaca, itu kita panggil proses decryption. Okay, yang ni kita akan tengok dalam subtopik yang seterusnya. Okey, ini adalah salah satu benda yang kita boleh pakai, EFS,
AFF adalah salah satu teknologi yang kita gunakan untuk buat encryption ataupun dalam ayat penuh dia encrypting file system. So kalau you dengar EFS tu, dia adalah satu teknologi untuk buat encryption. Tugas dia adalah untuk encrypt the plain text data tu tadi. Okay, ini adalah step by step macam mana cara kita nak encrypt data menggunakan EFS. Okay, awak boleh cuba sendiri dalam komputer sendiri. Okay, ini adalah untuk komputer yang menggunakan OS jenis Windows 7 ataupun Windows Vista Ultimate. Okay, yang ni kita kenal dia sebagai ciri-ciri yang menggunakan BitLocker. BitLocker ni yang ada bahagian untuk encrypt data bagi keseluruhan hard drive volume. Macam dalam komputer kita, biasanya kita ada dua hard drive volume iaitu local disk C dengan local disk D. Local disk E biasanya untuk kita punya CD-ROM. Tapi kalau ada certain, dia tambah lagi partition kan. So, depends lah kat mana satu yang you nak letak untuk BitLocker. Okay, so you boleh turn on lah you punya BitLocker untuk mana-mana hard drive volume yang you nak bagi dia safety lah dari segi data untuk create the encryption. Okay, bila you yang data yang tidak di-encrypt tu, volume awak mesti sekurang-kurangnya ada 100 MB. 100 MB sebab volume ni diperlukan untuk memegang files yang digunakan oleh Windows untuk booting. Okay, untuk booting. So, awak kena pastikan ada 100 MB lah yang tinggal dalam tu. Okay, itu sahaja untuk part 2. Part 3 barulah kita akan sambung untuk bahagian encryption teknologi. So, kalau ada sebarang soalan, boleh tinggalkan di bahagian komen ataupun boleh tanya saya semasa PTP online esok. Okay, itu saja. Assalamualaikum dan selamat petang.